Apabila seseorang ingin bermusafir, katakanlah kepada dia, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membekalkan kamu dengan ketakwaan, mengampunkan dosamu dan Allah memudahkan kebaikan untukmu di mana sahaja kamu berada. Trip Kembara Sufi Travel and Tour Sdn Bhd membawa kami ke bumi bersejarah, Mesir. Hari pertama kami di bumi Kahirah, kami berpeluang menziarahi makam Imam Syafi'i yang merupakan pengasas bagi mazhab Syafi'i. Ketika kami sampai, makam ini masih lagi dalam proses penambahbaikan untuk keselesaan pengunjung. Walaupun begitu, pelbagai ilmu dikongsi oleh ustaz yang mengiringi kami. Dulu mazhab kita Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijrah dan wafat pada 204 Hijrah. Imam Syafi'i simbolik kepada bahtera ilmu. Dia memiliki ilmu yang luas. Lautan ni, kalau kita ibaratkan lautan ni, apa dia? Ilmu lah. Bahtera orang yang memiliki ilmu. Selepas itu kami dibawa mengunjungi sebuah masjid Amru bin Al-Ash. Diambil dari nama Saidina Amru bin Al-Ash, merupakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketua angkatan perang yang membuka kota Mesir. Masjid ini dibina pada tahun 641 Masihi, juga dikenali sebagai mahkotanya masjid. Istimewanya masjid ini diabadikan tulisan tangan Imam Syafi'i di salah sebuah tiang masjid ini, tiang Imam Syafi'i. Sebab tulisan ni masyarakat Mesir kata bawa berkaitan kepada Mesir, khususnya pada masjid ni lah. Di sini juga adanya sebuah telaga lama yang dulunya adalah tempat mengambil wuduk para sahabat pada awal pembukaan kota Mesir. Selepas itu kami meneruskan perjalanan ke sebuah kubu bersejarah yang sangat gah. Kubu ini dibina oleh Panglima Islam terkemuka, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Orang kata, kenapa kubur ada kat sini? Bukan ada dekat Syria. Ya, ada di merata-rata, di mana nak sebut kata Salahuddin Al-Ayyubi, dia punya intelektualnya, dia bila sampai ke tempat-tempat yang dijajah, dia akan cuba untuk, orang kata apa, menjaga di antara tinggalan-tinggalan dia ni lah. Dalam kubu ini tersergam indah sebuah masjid unik kerana ianya sangat mirip dengan Masjid Biru yang berada di Turki. From this side, I'm talking. Because no microphone. No microphone. And everyone will hear you. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perjalanan kami diteruskan ke lokasi pelancongan yang popular, Piramid Giza. Sampai di Giza ataupun di Al-Haram ni, di mana di sini dibina salah satu keajaiban dunia, menjadi sejarah dan juga menjadi satu tarikan pelancong di bumi Mesir. Kalau kita lihat, ada depan kita ni ada dua kubah piramid, tapi sebenarnya di Mesir ni saja ada ratusan piramid yang dibina berdasarkan kepada dinasti pemerintahan raja-raja Mesir yang nama mereka ketika itu adalah Fir'aun. Jadi Fir'aun bukan nama raja tapi adalah gelaran bagi pemerintah di Mesir. Dari Kahirah, kami menempuh perjalanan ke Al-Fayum, di mana terdapatnya kisah dari Al-Quran berkenaan seseorang yang paling kaya dalam Al-Quran, Qarun. Alhamdulillah, saudara yang dirahmati Allah sekalian, kini saya berada di sebuah wilayah di bumi Mesir namanya Fayum ataupun Al-Fuyau, yang disebutkan dalam Al-Quran cerita tentang Qarun dan juga Nabi Allah Musa. Juga ada cerita berkenaan dengan Nabi Allah Yusuf yang membina satu teknologi di zaman dahulu untuk menghadapi satu ujian kemarau yang panjang. Kawasannya agak luas, ada Tasik Qarun, kemudian ada
replika kincir Nabi Allah Yusuf, dan saya berada di satu tempat yang disebutkan juga sebagai Kisra Qarun ataupun Istana Qarun, ataupun juga ada cerita mitos yang mengatakan bahawa ini adalah temple, satu makbad, tempat sembahan orang berbangsa Yunan ataupun Greek di zaman dahulu kala. Apapun di sini terdapat bukti kedua-duanya yang ada gambar Tuhan Dewa Buaya ataupun disebut sebagai Crocodilopolis di zaman dahulu. Juga disebutkan juga tempat simpanan harta Qarun, yang mana di sini di antara tempat rumahnya, tapi khazanah Qarun disimpan dan ditenggelamkan oleh Allah SWT di dalam tasik Qarun. Nak tahu lebih lanjut, baca surah Al-Qasas, cerita tentang Qarun. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, saya sedang berada di atas Sungai Nil dengan menaiki krus ataupun kapal untuk melihat panorama di sekitar kawasan Tahrir ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Sungai Nil, sungai yang masyhur bukan hanya di Mesir tapi disebut di dunia. Saya nak sebut satu cerita tentang Sungai Nil yang masyhur ialah berkenaan dengan bagaimana kisah Nabi Allah Musa dihanyutkan di atas Sungai Nil ini daripada rumahnya ataupun di kawasan yang ibunya iaitu Yukabid ataupun Yukabat yang melepaskan anaknya itu dengan penuh berat hati, dengan iringan mudah-mudahan Tuhan akan menyelamatkan, sehingga akhirnya Nabi Allah Musa sampailah dibawa perahu layar kecil itu ke kawasan istana Firaun. Dari Kahirah kami menuju ke Sinai menaiki bas yang disediakan oleh Kembara Sufi. Dalam perjalanan, kami singgah di Muzium Kubu Israel. Perang 1973 Arab Israel atau Perang Yom Kippur di antara Pakatan Mesir, Syria dan Israel berlaku dari 6 Oktober hingga 25 Oktober 1973. Ketika itu, kubu ini digunakan oleh tentera Israel sebagai kubu pertahanan semasa pendudukan mereka di Sinai pada tahun 1967. Tentera Israel membina tempat ini secara rahsia di bawah tanah sepanjang terusan Suez untuk menyembunyikan senjata ketika menembak ke arah bandar-bandar di Sinai dan terusan Suez. Baik saudara, saya kini berada di Uyun Musa atau namanya ialah mata air Nabi Musa. Ceritanya terkandung di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Apabila baginda Nabi Allah Musa melintasi Laut Merah ini bersama dengan pengikutnya dan terselamat setelah Firaun dan tenteranya ditenggelamkan, para pengikut Nabi Musa mengharapkan sesuatu untuk memudahkan mereka setelah mereka berjalan jauh. Maka Nabi Allah Musa mendapat perintah daripada Allah mengetuk tongkatnya, akhirnya terpancar 12 mata air untuk pengikut-pengikutnya dengan 12 puak ataupun kaum yang bersama dengannya. Bukan itu saja, masih banyak cabaran Nabi Allah Musa untuk menyampaikan agama yang benar ini. Kata Al-Imam Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya kepada seseorang tentang akhlaknya orang tersebut, maka Sayyidina Umar bertanya kepada lelaki tadi, bagaimana kamu mengenal lelaki tersebut? Maka kata lelaki tadi, saya mengenal lelaki yang teman saya ini sebagai orang yang baik kerana beliau sering menunaikan solat fardu secara berjemaah di masjid berdekatan dengan rumah kami. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebenarnya kamu masih tidak mengenal lelaki tadi, sehinggalah kamu bermusafir dengannya. Adakah kamu pernah bermusafir dengannya? Kata lelaki tadi, saya tidak pernah bermusafir dengan lelaki tersebut. Maka kata Al-Imam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kamu masih belum mengenal teman tersebut. Kerana dengan permusafiran, kamu akan mengenal seseorang tersebut, akhlaknya, peribadinya, dan juga bagaimana muamalah dan perhubungannya dengan manusia yang lain. Kerana seorang tidak akan mampu untuk menyembunyikan akhlaknya ketika dalam permusafiran. Kembali kami diteruskan lagi ke kawasan tepi laut, Dahab.
Berada di Dahab, trip kembara Sufi menjadi lebih santai dengan aktiviti ATV, menelusuri pesisiran pantai dan menikmati pemandangan yang cantik dan unik. Selepas itu kami diberi peluang untuk menaiki glassboat. Uniknya glassboat ini, kami dapat menikmati pemandangan dasar Laut Merah seperti terumbu karang yang indah dan pelbagai hidupan laut. Saya berada di puncak Gunung Tursina. Ketinggiannya dianggarkan 2,641 meter daripada aras laut. Ini adalah puncak yang tertinggi yang berada di Semenanjung Sinai. Tuan-tuan, bukan itu saja, sejarah telah dirakamkan melalui Al-Quran dan juga penceritaan dalam banyak riwayat menyatakan bahawa di sini adalah tempat berlakunya peristiwa Nabi Allah Musa bertemu dengan Allah Azza wa Jal untuk memohon syariat. Bayangkan, saya naik di sini seawal pukul 2 pagi dan hampir tiba di sini lebih kurang pukul 5.30. Itu dengan menggunakan perkhidmatan unta. Bayangkan bagaimana Nabi Musa naik ke tempat yang tinggi, bermunajat pada Allah, mohon untuk mendapatkan syariat dalam kehidupan. Tuan-tuan, hari ini kita dah ada syariat Islam. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan penuh keyakinan, keikhlasan kerana Allah Azza wa Jalla. Ketika ini berada di Masjid Syekh ataupun Sidi Athaillah As-Sakandari yang kalau nak diceritakan cukup panjang lebar, tetapi salah seorang awliya Allah yang berada di sini di Jabal Muqattam, dan lepas tu kami nak pergi ke tempat ibadat ataupun tempat bersuluknya Sayyidah Nafisah. Di sini adalah makam Wali Saghir dengan namanya adalah Ashraf Rifai. Alhamdulillah, Allah izinkan saya berdekatan dengan makam Wali Saghir yang disebut sebagai Syafi'i Al-Thani. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Seorang kanak-kanak yang dilahirkan dengan kelebihan, umur 2 tahun telah menghafal Quran, 7 tahun tadi angkat menjadi mufti. Masjid Ibnu Tulun. Sebuah masjid lama diambil namanya oleh seorang pemerintah, Ibnu Tulun. Apa yang peliknya, masjid ini tidak lagi digunakan untuk solat kerana pada waktu pemerintahan Ibnu Tulun, dia dikatakan seorang yang sangat zalim. Lalu Sayyidah Nafisah telah melarang umat Islam solat di dalamnya dan memilih masjid yang lain untuk melakukan solat. Pengajaran untuk kami semua supaya tidak berlaku zalim ketika diberikan kuasa pemerintahan. Selepas itu, kembali kami membawa ke masjid yang sangat besar, gah lagi indah, Masjid Sultan Hasan. Kita berada di kawasan Masjid Sultan Hasan Al-Rifai, yang mana masjid ini masyhur sebagai madrasah mazhab. Menariknya, jarang berlaku dalam satu masjid ada 4 pengajian ataupun 4 pengurusan kepada mazhab yang memberikan kepada semua penduduk Mesir ataupun di luar untuk belajar tentang bagaimana mazhab lain, untuk kita lebih memahami dan meneliti konsep ibadat, munakahat,
kemudian bagaimana kita nak hidup bertoleransi sesama manusia, insya-Allah. Mudah-mudahan masjid ini menjadi simbol dan juga lambang kepada nilai perpaduan itu sendiri. Dalam permusafiran terdapat faedah yang sangat banyak. Kita akan mendapatkan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Rahalah Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang beliau sendiri adalah misal kepada seorang yang banyak musafir, sehingga fatwa-fatwa beliau, pandangan-pandangan beliau hidup sehingga sekarang disebabkan kerana musafirnya, disebabkan kerana pertemuannya dengan para ulama dan para salihin. Hari ini saya berada di bumi Iskandaria ataupun Alexandria, bumi yang pernah menjadi ibu negara bagi negara Mesir. Dan yang pentingnya, saya berada di satu kawasan pertahanan ataupun kubu yang dinamakan Qitbeh, iaitu yang diwujudkan dan dibina pada zaman Mamluk, kerajaan Mamluk di bawah pemerintahan Al-Ashraf Ad-Din Qitbeh. Dan bangunan ini ataupun kubu ini dibina daripada tanah yang menjadi tempat didirikan rumah api. Dan di sini adalah sejarah terawal dunia apabila salah satu perkara ajaib yang berlaku di dunia ini, iaitu rumah api yang pertama dibina, iaitu Pharos of Qitbeh. Dan di sinilah juga tapak yang asal digunakan untuk dibina kubu sebagai pertahanan, dan yang paling penting ialah simbol kekuatan kerajaan Mamluk ketika itu. Di Iskandaria, kami berpeluang mengunjungi dan menziarahi Masjid Abu Abbas Al-Mursi, dan di dalamnya terdapat makam Imam Bushiri, seorang ulama besar yang telah mendapat ilham mencipta kasidah Burdah, sebuah kasidah yang menceritakan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berjalan kaki menziarahi makam Abu Abbas Al-Mursi yang berada berdekatan kawasan masjid. Ketika masa sahabat datang ke kota Iskandaria, ketika tersebut menjumpai satu makam yang berada di bawah tanah dan berdekatan dengan laut Mediterranean. Maka disifatkan jenazah tersebut, disifatkan bentuk, saiz, ukuran badan. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya mengetahui jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel alaihi salam. Tapi dia adalah Al-Hakim, iaitu orang yang mempunyai kata-kata yang penuh dengan hikmah. Disebutkan oleh alim ulama Al-Imam Sidi Luqman Al-Hakim, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada dia dua pilihan. Mengujakan bila saya berada di Museum Fir'aun ataupun Museum Tahrir ini yang menempatkan berbagai jenis artifak pemerintahan di bawah sultan ataupun ketua pemerintah mereka yang namanya Fir'aun. Dan hari ini diabadikan daripada sekecil-kecil peralatan hiasan akhirnya kepada perkara yang menjadi
kepercayaan mereka dengan kematian ini yang akan dihidupkan dalam kehidupan seterusnya. Dan hari ini dapat dilihat pelbagai jenis untuk menjadi tetapan sejarah. Jadi yang penting ia adalah sesuatu yang benar pernah berlaku di zaman dulu, menjadi kemasyhuran mereka. Trip Kembara Sufi Travel and Tours Sdn Bhd yang mengambil masa 11 hari 9 malam ke Mesir berakhir di sini. Untuk makluman lanjut mengenai pakej yang ditawarkan, boleh ke Facebook Kembara Sufi. Nantikan pengembaraan Kembara Sufi ke lokasi-lokasi menarik yang lain pada episod akan datang.